Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Zainida daripada SMK Kerawang. Okey, hari ini kita nak buat satu eksperimen mudah di rumah, iaitu mengkaji kesan kepekatan larutan gula kepada batang sayuran. Okey, bahan-bahannya batang sayuran. Okey. Larutan gula yang berbeza kepekatan. Radas pula adalah pisau pemotong, papan pemotong dan juga 3 bekas yang kita labelkan sebagai A untuk kepekatan larutan gula 30%, B kepekatan gula iaitu air, dan C kepekatan 5%, dan juga kita perlukan tisu. Okey. Langkah-langkah untuk kita menjalankan eksperimen ini adalah: langkah pertama, masukkan 100 ml air larutan yang berbeza kepekatan kepada 3 bekas sinar. Okey, kita masukkan kepekatan 100 ml untuk kepekatan 30%. Okey, 100 ml untuk kepekatan 5%. Dan 100 ml air di dalam bekas yang berlabel P. Okey. Kemudian kita dah label. Okey, kemudian kita potong batang sayuran secara menegak. Okey, kita potong secara menegak. Okey, kita potong batang sayuran secara, kemudian potong batang sayuran secara menegak. Okey, kita ukur batang sayuran 5 cm. 5 cm. Okey, 5 cm batang sayuran. Kita perlukan yang 5 cm. Batang sayuran 5 cm batang sayuran. Kita perlu keringkan batang sayuran. Ini adalah langkah yang berjaga-jaga. Kita keringkan batang sayuran. Okey, kita keringkan. Sebelum dipotong tadi. Okey, setelah kita keringkan, kita masukkan ke dalam larutan yang berbeza kepekatan tadi. Kita masukkan ke dalam larutan yang berbeza. Ini adalah larutan gula yang berat, iaitu 30%. Okey, ini larutan 5% dan ini larutan air. Okey, kita akan lihat perubahan yang berlaku kepada batang sayur tersebut selepas 15 minit. Okey, sebelum kita tengok hasil selepas 15 minit, okey, kita tengok dulu apa hipotesis. Okey, untuk hipotesis eksperimen ini, okey, batang sayur yang diletakkan dalam larutan hipotonik, okey, akan melengkung keluar, manakala larutan batang sayuran yang diletakkan dalam larutan hipertonik akan melengkung ke dalam, manakala batang larutan yang diletakkan dalam larutan isotonik mengalami tiada perubahan. Okey, jadi macam mana kita nak ingat, macam mana kita nak tahu
pemerhatian kita untuk senang kita jawab dalam peperiksaan, kita boleh guna jari kita. Okey, kalau hypotonik, hypo kita letak O kan, kita ambil O, okey, bulat macam ni. O. Okey, jadi ni keadaan kalau hypo yang awal dia O macam ni, kamu ingat. Okey, bila kita letakkan dalam larutan hypotonik, okey, belakang ni adalah epidermis bagi sayuran, batang sayuran tu, tak kira lah sayuran apa pun. Okey, selepas kita letakkan batang sayuran dalam larutan hipotonik, okey, batang sayuran akan bergerak keluar. Macam kita akan nampak dia melengkung keluar macam ni. Okey, kalau batang sayuran tu kita letakkan dalam larutan hypertonik, okey, hyper kita ambil E, cara kita E sini. Ini kan, hypertonik. Okey, dia akan melengkung ke dalam. Belakang ni adalah epidermis kan, epidermis dia akan ke dalam. Kita akan nampak macam ni. Okey, jadi let's kita check kita punya hasil, betul ke nampak macam tu. Kita lihat untuk kepekatan yang berada dalam perkatan larutan 30% dahulu. Okey, kita lihat dia punya pemerhatian. Okey, nampak tak batang sayuran tu? Nampak dia punya epidermis melengkung ke dalam. Kita boleh nampak ni. Okey, kita nampak tu. Nampak? Dia melengkung ke dalam. Kalau dia straight je, ni nampak dia melengkung ke dalam. Okey, ingat dia melengkung macam tu ke dalam. Okey, untuk batang sayuran yang berada dalam air, cuba perhatikan. Dia melengkung keluar. Epidermis dia keluar, nampak tu. Kita nampak dia melengkung keluar. Manakala batang yang berada dalam 5%, nampak dia straight sahaja. Dia seperti asal. Okey, kita keluarkan larutan, kita tengok dia duduk sama-sama. Bawa keluar. Ini yang dalam larutan 30%. Kita nampak dia melengkung. Okey, nampak. Ini 30%. Okey, ini dalam larutan 30% tadi. Okey, ini dalam air. Kita tengok, kita bawa keluar, kita tengok dia punya bentuk. Tengok dia punya epidermis. Kamu tengok. Ini melengkung ke mana? Epidermis dia. Nampak tu beza dia punya melengkung epidermis. Okey, dan ini adalah untuk yang 5% tadi. Okey, 5%. Cuba kamu nampak dia punya perbezaan. Okey, jadi kalau nampak kat sini, kita boleh nampak daripada pemerhatian kita dalam larutan 30%, larutan gula 30% ni, okey, dia berada dalam larutan hypertonik. Jadi saya ingat tadi hyper awal dia macam ni. Okey, awalnya macam ni, hyper. Okey, lepas tu dia akan melengkung. Seperti kita nampak ni. Inilah ni sebab epidermis dia duduk macam tu. Dia melengkung macam tu. Epidermis dia di sini. Epidermis dia di sini. Dia melengkung macam tu ke dalam. Dia melengkung ke dalam. Belakang ni adalah epidermis. Belakang tangan cikgu ni adalah epidermis. Okey, kalau hypo tadi O. Okey, O. Sini epidermis kan. Okey, jadi bila kita letak dalam hypotonik, kita nampak dia melengkung keluar. Kita nampak keluar. Kalau ni kita nampak dia punya epidermis dia keluar. Okey, dan untuk yang ini adalah isotonik, tak ada perubahan. Batang dia straight sahaja. Jadi kita nampak pemerhatian di situ. Okey, mengapa larutan yang berada dalam larutan, kita ambil hypertonik dulu. Okey, kenapa larutan hypertonik ni dia melengkung ke dalam? Okey, bila kita letakkan kita punya batang sayuran di dalam larutan hypertonik, iaitu mempunyai kepekatan yang tinggi, air akan meresap keluar secara osmosis. Okey, melalui permukaan yang kita potong. Ni permukaan yang kita potong. Air akan meresap keluar. Okey, air akan meresap keluar, menyebabkan sel ni menjadi flasid. Kalau kita pegang pun sel ni adalah lembut. Okey, sebab itulah sel ni melengkung ke dalam. Sel epidermis dia
kesan dia melengkung ke dalam. Kita nampak dia melengkung ke dalam ni epidermis, ni belakang air tak keluar melalui epidermis, air keluar melalui permukaan yang kita potong. Okey, untuk batang sayuran yang kita letak dalam larutan hipotonik, okey, apa yang berlaku sebenarnya, air meresap masuk ke dalam permukaan sayur yang dipotong tu secara osmosis dan menyebabkan sel tu mengembang. Okey, mengembang, lepas tu dia tolak vakua atau sel-sel yang ada yang segah ni, dia akan tolak menyebabkan epidermis dia mengarah ke luar. Okey, untuk yang dalam larutan isotonik ni, iaitu yang perkataan 5% ni, sebab dia tak mengalami apa-apa perubahan, jadi maksudnya ini adalah larutan isotonik. Kenapa tak ada perubahan? Sebab kadar pengaliran air keluar dan masuk daripada sel adalah sama. Okey, kesimpulan daripada eksperimen ini, okey, bahagian hipotesis kita diterimalah. Okey, hipotesis kita diterima, iaitu bahagian epidermis batang sayuran akan melengkung ke dalam. Ini melengkung ke dalam. Okey, apabila diletakkan dalam larutan hipertonik, dan bahagian epidermis akan melengkung keluar bila diletakkan dalam larutan hipotonik, dan juga tiada perubahan bagi batang larutan yang kita letak dalam larutan isotonik. Jadi kita boleh tengok kat sini 30% adalah larutan hipertonik sebab dia melengkung ke dalam. Okey, air adalah larutan hipotonik sebab dia melengkung ke luar. Okey, dan untuk perkataan 5% dia adalah larutan isotonik. Okey, kita boleh cuba yang lain lagi. Contoh dalam aplikasi kehidupan harian kita tengok macam mana orang buat hiasan dengan menggunakan cili yang kembang cantik tu kan. Kita bolehlah cuba, kita masukkan, boleh cuba, nanti tengoklah pemerhatian dia sama sahaja seperti eksperimen batang sayuran ini, dan konsepnya sama. Jadi cili merah dipotong sama juga bentuk jaluran. Okey, boleh cuba. Kita akan lihat dia punya perubahan. Dan sebenarnya kita boleh lagi membuat eksperimen di makmal, selalunya untuk menguji kesan kepekatan larutan kepada subsel tumbuhan ini. Kita boleh membuat eksperimen kentang. Okey, cikgu akan share video yang seterusnya bagaimana eksperimen menggunakan kentang dibuat.